Soalan yang pertama, kita selalu mendengar tentang orang lelaki akan ditemani oleh pasangan bidadari dalam syurga. Masya Allah. Siapa dia buat gini-gini, dia dapat hurun ain, dapat bidadari. Siapa dia buat gini, dia ditemani oleh bidadari yang comel-comel, yang cantik lawa molek, comel loteng kata orang. Soalan ini dari kaum muslimat. Muslimat nak faham, bagaimana pula dengan orang perempuan, kaum isteri di syurga kelak? Isteri tak sebut dapat bidadara ke, dapat bidah apa. Masya Allah, tabarakallah. Adakah kami, para isteri ini, dapat mendampingi suami kami di dunia ini? Boleh balik semula jumpa cik abang dia di akhirat. Dapat suami kami di dunia ini, atau ada bidadara yang mendampingi? Ini soalan dari muslimat. Para jemaah sekalian, soalan ini agak menarik. Memanglah orang perempuan dia nak tahu kan bagaimana keadaan dia, bagaimana keadaan yang ada tu. Maka kita mengatakan dalam bahasa dia kata lirrijal hurul ain famaza linnisa. Orang perempuan, orang laki-laki dapat bidadari, yang perempuan dapat bidah apa? Para jemaah sekalian, kita kena tengok kepada rahmat Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha berkuasa, yang maha bijaksana, yang maha adil. Dia akan beri kepada setiap orang itu perkara yang sesuai dengan dia, kena dengan fitrah dia, kena dengan naluri dia, Bagi orang perempuan, dari atas dunia lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan mereka berkahwin dengan hanya seorang suami. Tak ada orang perempuan hebat, dia hebat dia ni, makcik ni ada 5 suami. Bisa dia kan. Hari ni duduk suami ni mari ambil dia, esok suami lain mari ambil. Kita kata itu manusia rusak fitrah, macam tu, tidak ada. Tapi kalau suami isteri 4, orang tak kata apa, sebab syariat Islam membenarkan, dan memang naluri fitrah muslimat wanita telah ditetapkan sedemikian. Tapi kalau wanita satu bekas ada 5 dia punya pengisi, macam mana kita nak selesaikan masalah? Itu tidak berlaku kerana dia sudah lari daripada fitrah. Tetapi wanita dari sudut naluri dia, wanita nak apa? Oi ustaz, saya ni kalau boleh barang kemas comel-comel. Diizinkan kepada wanita di atas dunia lagi, dia boleh pakai barang kemas, barang emas, daripada gigi emas sampai kepada rantai, anting-anting, gelang tak cukup dengan gelang tangan, gelang kaki boleh pakai, semua emas boleh pakai. Masya Allah, tabarakallah. Wanita suka pakaian dia, laki-laki tak boleh pakai sutera, wanita boleh pakai sutera. Di atas dunia boleh, di akhirat pun lagi boleh. Maknanya banyak yang naluri wanita ini Allah SWT anugerahkan kepada dia, boleh dia pakai, dan banyak perhiasan-perhiasan yang diberi kepada mereka. Maka di akhirat esok, wanita ni banyak kategori. Ada wanita yang langsung tak kahwin, ataupun dia mati awal lagi, mana tak sempat kahwin. Satu. Yang kedua, wanita yang sudah berkahwin tapi dia bercerai dengan suami dia, cerai. Yang ketiga, wanita yang sudah berkahwin tapi suami dia meninggal, suami dia mati, dia tak kahwin lain, ataupun dia kahwin lain. Tengok dia punya kategori dulu. Maka wanita yang tak pernah kahwin, yang ataupun sudah bercerai dengan suami dia, mana dia mati dalam keadaan tidak ada suami, maka kata di para ulama Islam, wanita kategori ini
Allah SWT akan beri kepada dia berkahwin dengan laki-laki manusia yang soleh dalam dunia juga. Dia akan bersuamikan mereka di mana di akhirat esok. Oh, dia kata tak seronok lah Ustaz, kahwin ramai. Dalam syurga, wa naza'na ma fi sururihim min ghillin. Dalam syurga esok Allah kata kami dah cabut, kami buang, kami hilangkan semua sifat-sifat cemburu. Tidak ada lagi cemburu pada ketika itu. Dan kita kena ingat, bidadari, itu kategori wanita khas Allah ciptakan sebagai penghias dalam syurga. Tetapi puan-puan, hajah, muslimah yang salihah, mereka lebih cantik daripada bidadari, lebih comel daripada bidadari, lebih lengkap daripada bidadari dengan ibadat, dengan amalan, dengan kebajikan yang dia buat lebih besar daripada itu. Bidadari itu satu makhluk khas yang dibuat untuk penghias syurga. Tapi puan adalah merupakan bidadari, ketua segala bidadari. Sebab apa? Sebab kita masuk syurga dengan sebab kita beriman kepada Allah. Atas dunia dulu susah, Nabi SAW beritahu, iza sallatil mar'atu khamsaha, apabila seorang perempuan itu melakukan solat, dan melakukan puasa pada bulan Ramadan, kan, kemudian mentaati suami dia dalam perkara yang baik, maka dia ni calon ahli syurga. Mudah ya kita katakan. Bagi orang yang tak ada suami, maka dia akan menjadi ketua yang lebih cantik daripada bidadari, dan dia akan kahwin dengan siapa? Dengan Allah Ta'ala akan kahwinkan dia dengan orang laki-laki yang soleh yang dipilihnya, insya-Allah, dalam syurga nanti. Sebab tak ada wanita single tak duduk dalam syurga, tak seronok dia. Dia kena ada family, kena ada keluarga je. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi hadis ini ada disebut dalam Sahih Muslim. Demikian juga orang perempuan yang sudah diceraikan oleh suami dia, dia mati dalam keadaan tak ada suami, maka dia akan kahwin juga dengan laki-laki dunia. Ataupun na'udzubillah, wanita salihah, suami dia tidak saleh, suami dia tak layak ke syurga, maka dia juga akan berkahwin dengan laki-laki dari dunia yang baik. Alhamdulillah. Adapun wanita yang bersuami mati, ataupun suami dia mati dulu. Bila suami mati dulu, dia tak kahwin. Dia tak kahwin dengan orang lain. Maknanya mati dia pakai tunggulah, malah nak kahwin lah, nak besar-besarkan anak. Bila anak dah besar, dia pun sudah tua, tak payah kahwin lah. Maka orang ini akan bertemu balik dengan abang dia, dengan suami dia. Kalau dua-duanya ahli syurga, mereka akan bertemu balik. Kan di antara nikmat yang besar selain daripada dapat masuk syurga, nikmat kita dapat berkumpul balik dengan keluarga kita dalam syurga nanti. Allahu Akbar. Kan? Dalam itulah sudah kita baca dulu, nikmat berkumpul balik, wattaba'athum zurriyatum alhaqna bihim zurriyatahum. Jadi bagi orang yang beriman, mereka semuanya beriman, alhaqna bihim. Mana Allah Ta'ala kumpul balik di mana? Di akhirat. Allah Ta'ala kumpul balik di akhirat, dalam syurga. Kita berkumpul dalam family kita, alhamdulillah. Baik, kalaulah suaminya mati, isteri mati, suami kahwin lain, tak menjadi masalah. Biarlah dia nak kahwin 4 pun, kita sudah mati, apa sibuk-sibuk. Jangan pula pesan-pesan, bang, kalau saya mati dulu abang jangan kahwin lain lah. Biar dia kahwin 4 pun tak apa, awak sudah mati. Dan di akhirat esok kita bertemu balik. Tetapi kalau suami mati, suaminya mati, isteri dia kahwin lain, maka di akhirat esok apa jadi?
fa innal mar'ata fil jannati li akhir azwajihin. Dia akan jumpa balik dengan suami yang terakhir. Contohnya orang ni mati suami, dia kahwin 3 orang lagi. Kahwin seorang lagi tak sesuai, cerai. Kahwin seorang mati, kahwin seorang mati. Contohnya ada orang sampai 7 orang suami dia mati. Ada juga orang nak kahwin dengan dia 7 orang suami mati. Baru dia mati. Maka dia akan berkahwin dengan siapa? Dengan suami yang terakhir sekali. Kecuali suami yang terakhir tak masuk syurga, itu cerita lain. Maka itulah para jemaah sekalian, secara ringkasnya wanita dapat bermacam-macam. Dan jangan takutlah, Allah Ta'ala sudah atur kepada muslimat kita. Yang penting jangan pula perah, tak mahu aku tak mahu aku ibadat banyak-banyak dalam syurga nanti pun poligami juga. Lah, jangan fikir macam tu. Sudah tidak ada poligami atas dunia ni. Kita bising-bising, di akhirat esok tak ada bising lagi, insya-Allah. Mudah-mudahan terjawablah soalan kepada pihak muslimah yang bertanya tajuk ini. Wallahu alam. Teruskan ibadat, teruskan melakukan kebaikan. Kalau boleh, biarlah kita kembali semula dalam syurga bersama dengan keluarga kita, insya-Allah. Ni ada orang, ni soalan seterusnya lah. Dia kata minta ulas sikit tentang ada satu video yang mengatakan kalau Nabi hidup, Nabi pun akan terima vaksin. Allahu Akbar. Kita kata para jemaah sekalian, para asatizah, kita tahaffuz fil alfaz. Kita guna dalam bahasa kita, biarlah kita berlapik cakap. Kalau kita nak tegakkan hujah kita bahawa Nabi SAW benarkan benda ini, kita tak usahlah kata kalau Nabi hidup pun dia pun ambil vaksin juga. Kita nak kempen, ambil vaksin. Saya kempen, alhamdulillah, saya sendiri sudah 2 kali, sudah 2 dos sudah ambil, dua-dua. Di antara kumpulan yang awal lagi diberi oleh pihak KKM di kawasan saya ni. Kita kata jazahumullahu khairan. Tapi usahlah kita buat, sebenarnya anak rasa tajuk ni lebih kepada sensasi nak suruh orang tengok video tu. Bila kita tengok taklah macam tu. Tapi eloknya macam itulah dalam bab ini. Jangan pula kita kata kalau Nabi hidup, saya punya produk ni Nabi pun minum. Tak usah diprovokasikan dengan Nabi SAW. Kita pula provokasi dengan amalan yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Tuan-tuan, puan-puan, jom pagi, petang, siang, malam kita baca zikir yang diajar oleh Nabi SAW kepada kita. Itu terbaik. Tapi kalau kita nak paksakan Nabi pun ikut kita, jangan. Kena berhati-hatilah kan. Saya kata berhati-hati. Timbul lagi soalan musim PKP. Musim PKP, masyarakat ni tak boleh pergi masjid. Tanda tuan-tuan, ini nasihat umum lah. Musim PKP dibenarkan dalam masjid ke surau, ada yang 10 orang, ada 12, ada yang dibenar 4 orang. Kan, macam kawasan kita ni 4 orang. Jadi kebanyakan muslimin dan juga muslimat solat di mana? Solat di rumah masing-masing dengan keluarga. Tetapi ini sedih. Tetapi terdapat masjid surau membuka pembesar suara luar masjid semasa solat, semasa zikir, sehingga mengganggu solat berjamaah di rumah. Minta komen. Muslimin dan juga muslimat, AJK Masjid dan para Bilal, setelah kita memahami suasana yang ada hari ini, orang tak nak pergi masjid. Jadi paksa mereka solat di rumah bersama keluarga. Jadi kita gunakan pembesar suara surau masjid kita ni untuk apa? Untuk azan saja. Untuk azan saja. Sebab menanda azan itu syiar Islam, menandakan masuk waktu. Masuk dah waktu solat. Siapa-siapa yang ada di rumah boleh solat. Mula-mula PKP dulu ada juga arahan supaya kata wasallu fi rihalikum, sallu fi buyutikum, solatlah di rumah kamu, solatlah di tempat kamu. Sekarang ni tak ada orang sebut dah. Anda ingat sekali-sekala Bilal kena hidup balik. Dan syiar ini kita kata wasallu fi buyutikum, solatlah tuan-tuan di rumah kamu. Musim ni. Tapi jangan ganggu orang.
Tak perlu kita guna speaker luar, tak perlu kita guna mikrofon. Sebab apa? Orang di rumah nak solat. Ini saya dengar ada satu kawan saya, dia kata rumah dia duduk di satu tempat dekat dengan satu kawasan pengajian. Suraunya kecil tapi mikrofonnya besar. Dah lah solat, lepas solat zikir panjang pula, zikir kuat-kuat pula. Dia kata kami di rumah ni, mak dia nak solat, tunggu dulu lah nanti habis kat surau. Senyap dulu baru orang solat sebab terganggu kita. Jadi tuan-tuan, walaupun kita ganggu dengan zikir ke dengan apa, kalau orang duk solat, kita pergi baca kuat-kuat Quran dekat dia pun Nabi larang. Bagaimana kita nak suarakan kuat kepada masyarakat yang berkurung di rumah. Oh, kita nak suruh dia dengar, buat kecil hati. Aku nak pergi masjid tak boleh, engkau senang-senang solat. Jadi biar kita azan je. Kemudian yang lain tu untuk iqamat, untuk solat, kita solat dalam kawasan kita dengan suara yang perlahan. Soalan seterusnya, solat sunat sebelum dan selepas solat fardu yang Nabi SAW buat, ada berapa rakaat? Jadi para jemaah sekalian, saya sudah kempen. Kempen kita ni kempen besar-besaran di bawah tajuk, nama dia nama tajuk dia Projek Mega Mampu Milik. Ada sebuah risalah ni, risalah pamphlet yang saya keluarkan, tajuk dia solat sunat, rawatib, duha, qiyamul lail dan witir. Dalam hadis yang sahih yang dikeluar oleh Imam Muslim daripada Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan, dia kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa dia jaga 12 rakaat, jaga 12 rakaat, tanda 2 rakaat sebelum subuh, dah azan subuh, sebelum kita salat subuh itu dia panggil 2 rakaat. Maka selepas subuh tak ada salat, jangan salat. Kemudian 4 rakaat belum zuhur. Sebelum zuhur kita buat 2, 4 rakaat. 2 rakaat selepas zuhur. Berapa dah? 8. 2 rakaat selepas maghrib. 2 rakaat selepas isyak. Kita sudah ada 12 rakaat. Siapa dia jaga 12 rakaat ini, Allah Ta'ala akan bina sebuah mahligai dalam syurga. Sebab itu Abu Anas, Al-Faqih Abu Anas menamakan solat sunat 12 rakaat ini dengan nama Projek Mega Mampu Milik. Projek Mega mampu buat. Sebab apa? Banglo dalam syurga, bukan rumah teres, bukan rumah apartmen, bukan rumah semi-di apa, fil jannah. Tuan-tuan dan puan-puan mampu buat, mampu dapat Projek Mega ini, insya-Allah. Yang lain-lain, tadi semalam ada soalan tentang salat 4 rakaat sebelum asar. Kita dah jawab kan. Rahimallahum ra'an. Allah Ta'ala bagi rahmat siapa-siapa yang solat 4 rakaat sebelum asar. Jadi buat. Sebelum maghrib, sebelum isya, Ustaz tak sebut. Sebelum maghrib, sebelum isya termasuk dalam Nabi SAW sebut, baina kulli azanaini salat. Di antara azan dengan iqamah ada salat. Cuma dia tidak termasuk dalam sunat muakkadah. Solat sunat qabliyah ba'diyah ni terbagi 2. Satu dia panggil solat sunat muakkad yang dibuat oleh Nabi SAW sehingga kan waktu Nabi tertinggal tak sempat nak solat ba'diyah zuhur kerana ada delegasi datang jumpa, Nabi kita qada lepas asar. Demikianlah para jemaah sekalian, sekiranya malam pagi tadi kita terlewat sedikit nak solat qabliyah subuh tak sempat sebab kita nak pergi surau, pergi masjid, bila orang dah iqamat tak boleh lagi solat sunat kan. Maka kita boleh qada salat sunat qabliyah fajar, qabliyah subuh selepas subuh. Ataupun kita tunggu duha nanti naik matahari, kita salat, itu boleh. Baik. Tuan-tuan boleh ambil lah dalam risalah saya ni. Tajuk dia salat-salat sunat ataupun kita namakan dia Projek Mega Mampu Milik. Projek Mega Mampu Milik. Baik, kita pergi kepada soalan musim PKP ni banyak soalan provokasi lah kan. Musim sekarang ni 4 orang je boleh solat, imam dengan 3 orang pegawai masjid, tapi ada orang ikut. Dia ikut, kesalahan langgar SOP. Adakah kesannya kepada ibadat itu? Sukar ni saya nak jawab ni, nanti ada orang langgar pula kan susah.
Nasihat saya yang pertama, jangan langgar SOP. Kalau kita tidak dibenarkan pergi solat di masjid, kita boleh solat di rumah. Solat berjamaah ni tuan-tuan dan puan-puan, solat berjamaah dia paling kurang 2 orang. Imam, makmum. Jemaah. Tapi lagi ramai, lagi baik. Setengah-setengah masyarakat ni kata, solat di masjid 4 orang, tapi solat di rumah saya 12 orang. Sebab apa? Kebetulan bila mari musim PKP lockdown ni, anak-anak dia ada di rumah. Semua tak keluar rumah, kan? Ada anak dia, ada cucu, ada menantu. Kira-kira ada sebuah rumah tu dia kata, Masya Allah Ustaz, solat di rumah saya lebih besar daripada surau. Lebih kurang 20 orang jemaah solat. Tapi dibenarkan sebab dalam family, dalam keluarga. Maka kita kata solatlah di rumah. Tapi bagaimana soalan-soalan ni? Saya minta Ustaz jawab ni soalan ni. Kesan kepada ibadat. Dia ada begini. Dalam fiqh Islam ni dia ada, dalam kalau kita mengaji ilmu usul fiqh, dia panggil as-salatu fi ardil maghsubah. Solat di atas tanah yang dirampas. Ulama fiqh kata sah solat tu. Solat itu sah. Tetapi kesalahan dia sebab atas tanah dirampas. Kita kata orang yang langgar SOP ni solat dia sah, tapi dia melakukan kesalahan melanggar SOP. Bezalah dua tu. Saya jawab dari sudut fiqh. Tapi dari sudut amali, kita mengatakan solat di rumah bersama dengan family. Wallahu alam. Jangan diprovokasi pula jawapan saya ni. Soalan, boleh ke sembahyang sunat selain daripada sembahyang sunat fajar? La. Antara azan dengan solat subuh, dia panggil solat qabliyah fajar. Solat qabliyah fajar ni dia antara solat yang besar pahala dia. Nabi SAW sebut dalam hadis, khairum minad dunya wa ma fiha. Solat 2 rakaat fajar ini lebih baik daripada kita memiliki dunia dan isi kandungan. Besar pahala. Dan di antara solat yang Nabi tak tinggal. Tapi cara pelaksanaannya ringkas. Mana bukan kita baca panjang lah, kita ringkas je. Boleh jadi kita baca Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang pertama selepas Al-Fatihah, rakaat yang kedua Al-Fatihah dengan Qul huwallahu ahad, memadai. Saya nak tambah lagi, usahlah tambah. Sebab Nabi kita ajar hanya rakaatayil fajr, 2 rakaat saja. Jadi tak perlulah kita tambah. Habis nak tunggu imam datang, buka Quran baca. Ada orang solat, banyak dia solat sebelum solat subuh, antara azan dan iqamat. Kata di seorang syekh ni tegur dia, kata, jangan solat lebih. Tak baik, sebab Nabi kita solat 2 rakaat pun ringkas, tidak kata baca panjang-panjang macam solat malam. Orang ni tanya syekh, adakah saya masuk neraka dengan sebab solat? Dia kata, tak. Aku bimbang, takut kamu dikira bersalah sebab menyalahi sunnah. Nabi kita 2 rakaat je, ringkas pula. Mu nak tambah-tambah macam awak terlebih warak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu perbahasan panjang lah. Yang pentingnya ikut sunnah. Kata di Abu Anas, ikut sunnah, hati tenang sebab kita buat mengikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalan lain pula. Ni soalan ni bahasa dia panggil, jenis orang mengaji ilmu batin-batin, ilmu yang pelik-pelik ni, ilmu syariat makrifat ni susah. Dia kata, ada kawan saya kata, kita ni orang awam masih belum yakin pada Allah. Hanya di peringkat percaya kepada saja. Percaya saja. Yakin yang ada ainul yakin, hakul yakin, itu semua tu istilah-istilah yang nak memeningkan kita. Yang pertama sekali, ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ulama ahlus sunnah wal jamaah kata apa tuan-tuan? Syarat tauhid kita ini, syahadah kita ni ada, kita kena kata dengan lidah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad, kemudian tasdik dengan hati, yakin apa yang kita kata, dan kita kena beramal dengan anggota. Adapun hakul yakin, ainul yakin, itu istilah-istilah yang tinggi-tinggi. Orang duk main istilah ni akhir sekali tak solat dia. Saya dapat satu panggilan telefon daripada seorang orang negeri ni, duduk di negeri lain.
Dia kata, Abu Anas, Ustaz, saya dah setahun tak solat. Kenapa? Saya jumpa dengan seorang guru mursyid. Sepatut lagi besar guru, lagi kuat ibadat ni, lagi tak solat ni, kenapa? Guru tu cakap, dengar ni, dia punya syubhat, permainan syaitan. Guru tu kata, siapa dia tak kenal Allah, maka siapa dia tak kenal diri dia, maka dia tak kenal Tuhan. Siapa tak kenal Tuhan, jangan solat. Bila saya boleh kenal diri, mari belajar dengan aku. Habis berapa lama belajar? Berapa bulan belajar, duk main huruf alif dengan ba baru. Belum sampai pada ya lagi. Setahun dah tak salat. Kita kata itu ilmu karut, ilmu ajaran syaitan. Kembalilah ke jalan Allah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang masuk Islam hari ni, Nabi kita ajar solat terus. Apa tunggu setahun nak solat? Kita kata itu permainan syaitan. Kalau kamu mati dalam setahun tak solat ni macam mana? Ini ingat-ingat, dia duk main hakikat, makrifat, hakul yakin, ainul yakin, itu perbahasan ulama. Ada, tapi dalam sudut amali kita orang awam ni tak payah. Kita pergi kepada ilmu yang kita belajar, ilmu fardu ain yang kita belajar itu sudah memadai. Alhamdulillah. Minta Ustaz terangkan kepada jemaah kepentingan meletakkan sutrah. Apa dia sutrah? Sutrah ni tuan-tuan, bila kita nak solat, kita kena letak di hadapan kita penghadang. Itu dia panggil sutrah. Tak penghadang. Ataupun kalau kita contohnya kita pergi masjid, kita nak solat sunat kan, kita pergi duduk belakang tiang, ada rak rehal Al-Quran contohnya, atau kita bawa beg, kita letak beg kita depan, supaya orang lalu lalang dia tak lalu di hadapan kita. Nah, sebab Nabi kita larang melintasi depan orang solat. Lintasi depan orang solat. Kita solat sini, orang lalu depan kita, maka kita kena sekat. Kalau dia nak lalu juga, kita tolak dia. Sebab Nabi kata, fa'innahu syaitan, dia dikuasai oleh syaitan orang tu. Jadi kita kena amalkanlah sunnah letak sutrah. Sutrah letak apa sajalah. Ada setengah orang ni, dia letak beg dia letak seluar yang dia pakai busuk-busuk tu, seluar tak depan. Itu masalah juga tu. Baiklah para jemaah sekalian, sutrah ni kita kena bagi kefahaman kepada masyarakat. Ni ada setengah orang dia solat depan. Lepas solat, dia nak solat sunat, dia pergi ke belakang, duduk dekat pintu solat. Jadi orang lalu lalang depan dia. Itu perbuatan tak baik. Nabi kata kalau seorang tu tunggu 40, ada kata 40 hari, ada kata 40 tahun, lebih baik daripada dia melintasi depan orang solat. Jadi supaya orang tak berdosa dengan sebab kita pacak, kita letak, kita solat di belakang sutrah. Sutrah tu nama dia penghadang. Baiklah. Bagaimana memahami zikir Asmaul Husna, cara mengamalkannya. Jadi Asmaul Husna tu ketika kita nak minta, kita minta dengan nama Allah Ta'ala yang sesuai dengan permohonan kita. Contohnya bila kita nak taubat, Ya Tawwab, Ya Wadud, Ya Rahim, kita berdoa dengan doa nama Asmaul Husna itu. Kemudian itu dia panggil minta. Kalau kita minta rezeki, Ya Razak. Jadi kita minta dengan nama-nama yang sesuai dengan permohonan kita. Tak semesti kita baca semua daripada awal sampai ke akhir Asmaul Husna, kemudian baru dah panjang itu. Jadi kita doa. Cuma tentang Asmaul Husna ni ada satu kumpulan, ini juga telah ditegur oleh pihak pejabat mufti, sudah tegur. Dia panggil grup Asmaul Husna. Sampai Quran pun dia tak pakai, kerja dianya Ya Razak, Ya Razak, Ya Alim, Ya belaka. Kita kata hati-hati dengan cara orang ni macam-macam. Akhir kali kita terperangkap dengan perkara yang tidak baik. Soalan seterusnya, lebih kurang 5 tahun lalu mak saya sakit bulan puasa dan dia tak puasa. Kemudian selepas Ramadan pada tahun itu kami bayarkan fidyah untuk dia. Jadi bayar ada fidyah, selesailah untuk tahun tu. Cuma 2 tahun ke belakang ni, akhir-akhir ni dia sihat semula. Adakah dia kena qada balik puasa yang dia tinggal dulu? Jadi kita kata Alhamdulillah, oleh kerana dia dah sihat walafiat dan dia puasa balik dah. Akhir-akhir ni dia dah dapat puasa Ramadan penuh, dapat puasa sunat lagi. Adapun puasa yang 5 tahun dulu, pada waktu tu memang dia sakit. Bila dia sakit, Allah Ta'ala benarkan dia bayar fidyah. Jadi tak perlu lagi kita mengungkit balik benda yang lama. Tak perlu lagi kita ungkit benda yang lama. InsyaAllah Allah Ta'ala, mudah-mudahan Tuhan kabulkan apa yang telah kita buat itu. Baik.
Masalah boleh ke buat korban dan akikah? Tak habis lagi cerita korban kan. Semalam kita kempen korban di tempat kita berhari raya. Jadi ada orang kata mesti SOP ni, tengok keadaan lah. Saya kata kita seimbang. Kita seimbangkan di antara apa? Di antara kita korban di tempat kita berhari dan kita hantar juga luar negara. Saya kempen dua-dua. Jangan matikan sunnah di tempat sendiri. Adapun korban kepada orang yang telah meninggal, maka di situ kita kena sedar bahawa orang yang sudah mati, dalam fiqh kita ulama Syafi'i mengatakan kalau si mati itu berwasiat, boleh baru kita boleh buat. Tapi alhamdulillah saya tengok majoriti ulama mengatakan boleh. Sebab korban itu salah satu daripada jenis sedekah. Sebagaimana kita boleh sedekah, kita beli daging, kita beli makanan, kita sedekah, kata ni sedekah makanan untuk mak saya, 5 bungkus nasi. Untuk bapa 5 bungkus nasi contohnya, sampai pahala. Sama juga korban ini termasuk dalam sedekah daripada anak-anak kepada bapa. InsyaAllah saya pilih pandangan yang mengatakan boleh kita korban kepada orang mati walaupun tanpa wasiat. Wallahu alam. Kalau kata saya nak pegang dengan mazhab Syafi'i, kena wasiat dulu, terpulang. Bolehkah kita buat upah haji atau umrah untuk ibu yang masih hidup tapi telah uzur tua? Jadi syarat kita nak badalkan haji ke umrah kepada orang yang sudah mati, naam, boleh. Orang yang masih hidup walaupun tua, tetapi kalau dia masih lagi kuat, boleh berjalan, boleh lah, kita mengatakan tak boleh. Yang bolehnya ma'dub, dia panggil ma'dub. Maknanya ma'dub ni orang yang sudah tak larat, macam orang kena stroke, orang yang kena penyakit-penyakit yang teruk. Ketika itu barulah kita boleh gantikan dia. Mohon pencerahan mengenai akad untuk bayar zakat. Bila kita niat zakat, kita akad, kita niat ini zakat aku, habislah cerita. Tu kita pergi berformat-format lagi tu bahawa inilah zakat, itu lebih baik lah. Tapi sebenarnya kita bagi tahu ini zakat harta simpanan aku, ini zakat perhiasan, ini zakat perniagaan. Kita niat waktu kita keluar, waktu kita nak serahkan zakat itu, sama ada kita serah kepada asnaf, kita kata ini zakat. Atau kita serah kepada wakil yang akan mengendalikan, juga zakat. Kita serah kepada pegawai PPZ, ini juga termasuk di dalam niat yang sudah ada. Ini ada soalan tentang jual bulu kucing, jual beli kucing ni macam mana? Oh, ada lagi jual kucing. Jadi alhamdulillah saya tengok pejabat mufti wilayah tahun 2015 ada keluar satu risalah Al-Kafi lil Fatawi. Bagus. Dia kata masalah jual beli kucing ni ada dua pandangan ulama. Satu kata haram jual beli berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sa'altu Jabiran, seorang sahabat Abu Zubair, dia pergi tanya Jabir tentang harga anjing dan sinau tu kucing. Qala zajaran Nabi sallallahu, Nabi kita larang daripada guna duit jual anjing ataupun kucing. Hadis ni sahih dalam Muslim. Jadi oleh kerana Nabi kita larang, maka ada ulama mengatakan haram. Ada juga ulama mengatakan, ramai di kalangan ulama termasuk juga mazhab Syafi'i membenarkan jual kucing itu jika kucing itu memberi manfaat seperti dapat menangkap tikus, maka hukumnya harus jual beli. Ada juga yang mengatakan bahawa kucing ini diharamkan jual beli kerana awal Islam itu dianggap sebagai najis. Kemudian setelah sabit, Nabi kata kucing ini minat tawafin, duk pergi mari dalam rumah kita, maka kita tidak haram. Jadi kita kata dua pandangan di situ. Ada ulama mengatakan haram terus total, dan ada yang mengatakan makruh, perbuatan itu tidak baik. Jadi wallahu alam, tuan-tuan tengok dalam jawapan mufti wilayah dalam masalah ini. Sebab kalau kita kata tak boleh jual terus pun ramai juga orang dah jual kucing kan. Kalau kita kata halal terus pun begitulah. Jadi ada khilaf di sini, para jemaah sekalian. Baiklah, tamatlah kita. Adapun jawapan-jawapan yang belum dijawab, kita tengok minggu depan lah, insya-Allah taala. Kita nak jawab sekarang ni tak sempat masa dah. Kita pun daripada 10 minit pun sudah naik berapa? Sudah naik 30 minit. Mudah-mudahan ada manfaat lah, insya-Allah.
kita jumpa lagi tafsir kita dalam siri akan datang. Untuk soal jawab, walaupun musim PKP lockdown, kita belum lagi bersedia untuk menambahkan masa. Cukuplah Sabtu dengan Ahad untuk sesi soal jawab. InsyaAllah. Semoga ada manfaatnya kepada para pelajar, pencinta majlis ilmu. Sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.